Matrix D2021109797. Saya akan paparkan berita dan juga beberapa video berkaitan dengan isu buli dalam kalangan remaja. Mari kita saksikan. 6 pelajar sekolah berasrama penuh di Keluang Johor yang dicari membelasah rakannya. Seorang penghuni asrama dipukul. Sebelum ini dari laporan polis diterima berkaitan sekolah It's accused of bullying and berating a 5-year-old. Apakah itu buli? Buli merupakan perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Sama ada dalam maksud lain, buli merupakan tingkah laku agresif sama ada dalam bentuk fizikal, psikologi yang dilakukan secara berulang kali kepada mangsa dengan tujuan untuk menimbulkan perasaan kurang selesa, tidak nyaman, tidak tenteram dan tidak harmoni kepada mangsa. Selamat sejahtera, nama saya Vinoshini dan memegang nombor kad matrik D202110999782. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis buli. Sebelum itu, apakah jenis buli pembuli sekolah yang ada? Menurut Pusat Kebangsaan Terhadap Buli NCAB untuk akronim dalam bahasa Inggeris, buli boleh diklasifikasi sebagai berikut mengikut kriteria yang berbeza. Antaranya ialah buli lisan. Buli lisan ialah buli secara bising atau buli lisan dicirikan oleh fakta bahawa pembuli meluahkan kata-kata kejam, penghinaan, ancaman, intimidasi, jenaka dan frasa pengecualian mengenai rupa, keadaan seksual, etnik, bangsa atau kecacatan bangsa. Kanak-kanak lebih peka terhadap jenis komen ini. Contohnya, apabila seorang anak mengatakan kepada anak lain, anda sangat gemuk dan ibu juga. Bagaimana untuk mengesannya? Kanak-kanak yang menjadi mangsa buli ini mungkin tidak hadir, murung atau menunjukkan perubahan selera makanan. Mereka juga boleh mengatakan sesuatu tentang apa yang mereka telah diberitahu dan bertanya apakah itu benar. Seterusnya ialah buli fizikal. Buli fizikal dicirikan oleh tingkah laku yang agresif dan melakukan di bahagian penyigat yang termasuk tendangan, pukulan, tersandung, menyekat atau menolak. Ia adalah bentuk buli yang paling terkenal. Contohnya, seorang kanak-kanak dibuli oleh kanak-kanak yang lain yang merendahkan seluarnya pada waktu rehat. Bagaimana untuk mengesannya? Malangnya, ramai kanak-kanak tidak memberitahu ibu bapa mereka apa yang telah berlaku. Tapi, ibu bapa dapat mengesan jika anak mereka mengalami pembuli sekolah secara fizikal. Kerana buli jenis ini biasanya meninggalkan tanda pada tubuh mangsa. Apa yang menghantar isyarat pengera? Sesetengah tanda korporal ini adalah luka, lebam, pakaian pecah dan sebagainya. Di samping itu, mangsa mungkin sering mengadu sakit kepala atau sakit perut. Seterusnya ialah buli sosial atau hubungan. Buli sosial ini merupakan buli jenis yang lebih rumit untuk mengesan dan biasanya berlaku di belakang-belakang mangsa. Objektifnya biasanya bahawa orang itu tidak menyertai atau bukan sebahagian daripada kumpulan. Sama ada di ruang makan, dalam permainan bola sepak rekreasi atau aktiviti sosial, pendidikan pusat, mangsa ditolak atau ditolak oleh rakan sekelasnya. Contohnya, sekumpulan kanak-kanak perempuan di kelas gym mengambil foto mereka tentang pesta di mana salah seorang gadis di dalam kelas itu tidak dijemput dan hadir. Mereka memperlakukannya seolah-olah dia tidak kelihatan. Bagaimana untuk mengesannya? Adalah suka untuk mangsa menunjukkan perubahan mood, mengelakkan kumpulan sebaya dan bersendirian lebih daripada biasa. Gadis-gadis lebih cenderung mengalami jenis buli. Kesakitan emosi yang dihasilkan oleh pembuli sosial boleh sama kuat seperti yang dialami oleh buli fizikal dan selepas itu boleh bertahan lebih lama. Terima kasih saudari, saya Fensli Anajimi, pemegang nombor kad matrik D202110999804. Seterusnya saya akan membentangkan lagi jenis buli yang terdapat di Malaysia. Buli yang seterusnya adalah cyberbullying ataupun buli cyber. Buli cyber ini merupakan jenis buli yang terbaharu ataupun terkini pada alaf ke-21. Buli jenis ini dapat kita lihat pada laman sosial di mana pemangsa
ataupun penjenayah mengeluarkan komentar atau kenyataan yang berunsur negatif sehingga menyebabkan mangsa mengalami pelbagai masalah tekanan emosi. Salah satunya adalah body shaming. Seterusnya, buli secara amal. Buli secara amal ini sangat sukar untuk dianalisis dan rumit. Hal ini demikian kerana mangsa tidak mahu ataupun tidak ingin melaporkan bahawa beliau dibuli melalui jenis buli ini. Buli secara amal ini terjadi apabila pelajar lelaki mengeluarkan kata-kata yang kesat ataupun berunsur pornografi terhadap pelajar perempuan. Walaupun ianya seperti gurauan, namun begitu ianya boleh dikategorikan sebagai buli secara amal. Oleh itu, mangsa tidak ingin melaporkan bahawa dia telah dibuli melalui buli secara amal. Kerana buli ini dikatakan bahawa buli itu tidak terlalu ketara. Namun jika dilihat dengan serius, buli itu sangatlah memberikan kesan ataupun impak yang serius terhadap mangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada doktor dan rakan-rakan semua. Nama saya Muhammad Armin bin Muhammad Saufi bernombor metrik D2021109975. Di sini saya ingin berkongsi kesan-kesan buli terhadap mangsa yang dibuli. Mangsa buli yang mengalami pengalaman buli yang sangat dahsyat akan menyebabkan trauma sehingga mengakibatkan kesihatan mental yang dipanggil post-traumatik. Trauma ini berlaku apabila seseorang yang mengalami kejadian mengancam keselamatan dirinya sehingga memori tersebut tidak lagi ingin diingati mereka. Mangsa buli yang trauma juga akan mengalami sindrom seperti enggan hadir ke sekolah, mengasingkan diri dari dunia luar, kemurungan, malah ada yang cuba melakukan perkara-perkara di luar jangkaan. Hal ini dikatakan demikian kerana mangsa buli sentiasa memikirkan situasi mereka yang dibuli dan sering berada dalam ketakutan lalu menyebabkan mereka menjadi tidak ceria sepanjang hari, mengakibatkan mereka mengambil keputusan bahawa satu-satunya jalan untuk menghentikan kesengsaraan mereka adalah dengan membunuh diri. Saya Syaridan Anataib, memegang nombor metrik D202110999792. Saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan tindakan sebagai orang awam. Yang pertama, elakkan menjadi penonton mangsa buli. Orang awam haruslah sentiasa peka dan berani untuk bersuara atau mengambil tindakan sekiranya melihat aksi yang mencurigakan di tempat awam. Sebagai contoh, orang awam boleh melapor kepada pihak berkuasa untuk melakukan tindakan yang semacamnya. Ini akan dapat membantu pihak berkuasa untuk memangkas sedaya buli di negara kita. Yang kedua, mengamalkan sikap jana atau mengambil berat. Orang awam haruslah sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Sebagai contoh, jika anda merasakan orang sekeliling anda merupakan salah satu mangsa buli, anda boleh menawarkan diri untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Ini dapat membantu mangsa buli untuk berani bersuara serta melakukan tindakan yang sewajarnya. Selain itu, orang awam boleh mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat di luar sana. Ini dapat membuka mata masyarakat agar lebih mengasihi antara satu sama lain serta mengetahui langkah-langkah untuk membangkitkan sedaya buli. Yang ketiga, jangan membabitkan diri dengan kegiatan membuli. Merekam agenda buli di laman sosial semata-mata untuk meraih publicity buruhan sama seperti anda melibatkan diri dengan kegiatan membuli. Hal ini akan meracuni minda masyarakat di luar sana, khususnya golongan-golongan remaja. Jika hal ini dibiarkan secara berterusan, gejala buli di negara kita akan semakin berleluasa dan generasi-generasi yang akan datang akan melakukan perkara yang sama. Oleh itu, sebagai orang dewasa, kita haruslah menunjukkan teladan yang baik kepada generasi-generasi muda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila Natasha binti Astar, memegang nombor kad metrik D202110999784. Saya akan menerangkan tentang punca berlakunya buli. Pertama sekali kerana pengaruh rakan sebaya. Pelajar yang masih terlalu muda, dikatakan berumur setahun jagung dan masih belum boleh berfikir dengan matang. Contohnya, mereka amat mudah terpengaruh dengan tindakan rakan sebaya dan tidak dapat berfikir tentang baik buruknya tindakan mereka itu. Jika kawan-kawannya merupakan pembuli, pelajar tersebut juga akan terikut-ikut perbuatan kawannya. Kedua, kerana menginginkan perhatian. Individu yang membuli kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka serta merasakan dirinya seperti tidak disayangi. Oleh itu, mereka akan cuba mencari perhatian dengan melakukan pelbagai perkara yang tidak baik seperti membuli rakan-rakan mereka. Akhir sekali, kerana kurang penghayatan nilai-nilai agama. Agama Islam contohnya menggariskan nilai-nilai murni dan akhlak mulia yang selaras dengan tuntutan agama, begitu juga dengan agama yang lain. Namun, mereka yang terlibat dengan gejala buli ini tidak lagi menghayati dan mengamalkan tuntutan agama. Mereka sanggup berbuat demikian hanya untuk mendapatkan perhatian dan menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Saya Nizati Syuhada binti Muhammad Rozi yang memegang matriks D20211997880 akan menerangkan peranan masyarakat untuk mengurangkan masalah buli di negara kita. Antara peranan masyarakat ialah menjadi teladan dan contoh yang baik kepada golongan remaja. Hal ini dapat membentuk sasiah remaja yang baik dan dapat mengurangkan kes buli kerana sikap individu yang dididik dengan akhlak yang baik dapat memanage insan yang mempunyai empati terhadap rakan atau mangsa buli. Seterusnya, membuat pemantauan terhadap kelakuan anak-anak agar mereka tidak terlibat dengan kes buli maupun dibuli. Sebagai contoh, masyarakat harus memasang telinga dan mata terhadap gelagat golongan remaja. Hal ini dapat mengelakkan kes pembulian dari terus berlaku. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurra Betul Fatihah binti Azahari. Nombor matrik D20211099803. Saya akan menerangkan peranan keluarga bagi mengelakkan kes buli berlaku terhadap anak-anak. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi pendidikan awal terhadap anak-anak bagi mengelakkan kes buli ini berlaku. Pembangunan akhlak perlu diberikan terhadap anak-anak agar mereka boleh mempraktikkannya dalam diri mereka seperti sifat belas kasihan, kasih sayang dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Selain daripada itu, ibu bapa juga perlu mempersiapkan diri anak-anak dari segi mental dan fizikal mereka dengan memberi pendedahan dan nasihat yang berguna dalam menghadapi cabaran di dunia luar, khususnya yang melibatkan kes buli. Selanjutnya, ibu bapa juga perlu memberi perhatian, kasih sayang dan pengajaran yang sewajarnya terhadap anak-anak agar mereka selesa untuk meluahkan masalah yang dihadapi serta dapat mengelakkan mereka daripada terjebak dengan gejala buli yang berlaku. Sekian, itu sahaja daripada saya. Nama saya Nancy Anak Ili, memegang nombor matrik D20211099856. Kesimpulannya, buli perlu dibenteras dengan segera, terutamanya dalam kalangan remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja merupakan aset penting untuk menerajui masa depan negara. Oleh sebab itu, semua pihak perlu berganding bahu untuk membenteras buli ini, terutamanya dalam kalangan ibu bapa, masyarakat dan guru-guru. Dengan ini, kita akan dapat melahirkan generasi muda yang mampu menjulang nama negara dan memartabatkan nama bangsa di pesada dunia.